Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keupayaan dalam membuat jangkaan masa hadapan penting dilihat dari beberapa sudut, antaranya pengubalan dasar yang berdaya tahan, penggunaan sumber secara optimum dan lebih bersedia dalam menghadapi krisis. Menurut Menteri di Jabatan, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, berdasarkan kepada faktor tersebut, kepimpinan masa kini bukan sahaja tertumpu kepada penyelesaian masalah semasa, malah merangkumi keupayaan untuk melihat jauh ke hadapan pada memastikan kelangsungan pelaksanaan keutamaan-keutamaan negara. Justru Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menekankan perlunya perkhidmatan awam bersifat adaptif terhadap perubahan yang berlaku dalam lanskap sektor awam yang kian mencabar. Ini termasuklah keterbukaan kepada pendekatan pengurusan moden, lebih-lebih lagi dalam memanfaatkan sepenuhnya potensi teknologi digital masa kini yang sering diperkatakan, misalnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berupaya mentransformasi penyampaian perkhidmatan dengan lebih pantas, efisien dan responsif. Yang Berhormat berucap demikian semasa penyampaian sijil program pembangunan eksekutif bagi 25 orang pegawai kanan kerajaan kali ke-31. Program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kali ke-35 serta program eksekutif muda kohort 9. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Semasa menjalani program, para peserta diberi pendedahan secara praktikal melalui penempatan kerja, projek kemasyarakatan, lawatan sambil belajar dan sesi dialog. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis doa selamat bagi bakal jemaah haji terdiri daripada warga kementerian berkenaan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Penyampaian cenderamata kepada 5 orang bakal jemaah haji disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Empat 14 ketua keluarga menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di bangunan kementerian berkenaan. Mereka terdiri daripada mangsa yang terlibat dalam kejadian rumah roboh, banjir, kebakaran dan angin kencang. Kesemua mangsa dan penghuni rumah yang terlibat dalam kejadian bencana tersebut dalam keadaan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seorang defendant, Hang Yew Kai, disabit bersalah atas pertuduhan alternatif bersubahat melakukan kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Keterangan yang diperoleh semasa siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendedahkan bahawa defendant telah bersubahat dengan seorang kaki tangan kerajaan iaitu Muhammad Shah Nurul Rizwan bin Haji Baidin dalam melakukan kesalahan memperoleh untuk dirinya sendiri sejumlah wang RM1,000 tanpa balasan atau dengan balasan yang beliau ketahui tidak mencukupi dan defendant tahu mempunyai kaitan dengan tugas rasmi kaki tangan kerajaan tersebut sebagai pegawai kaki tangan grade 2 yang bertanggungjawab memproses bayaran bagi kerja additional PowerPoint di unit perumahan tingkat 2 bangunan lama Kementerian Hal Ehwal Agama yang disediakan oleh syarikat defendant Arikando Contractor kepada Kementerian Hal Ehwal Agama. Mahkamah telah mengenakan hukuman penjara selama 16 bulan ke atas defendant yang Arif Magistrat Harnita Zelda Skinner telah menjatuhkan hukumannya kemarin.
Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Haji Rozaimah binti Haji Abdul Rahman, manakala defendan diwakili oleh Peguam Ahmad Basuni bin Haji Abbas dari firma guaman Abraham Davidson and Company. Kesalahan bab 165 Kanun Hukuman Jenayah penggal 22 boleh dikenakan denda dan hukuman pemenjaraan sehingga 7 tahun. Kesalahan bersubahat juga boleh dikenakan hukuman yang sama. Dalam kehidupan berumah tangga perlu ada sikap keterbukaan dalam berkomunikasi antara pasangan suami dan isteri agar salah seorang daripadanya menjadi pendengar yang memahami. Setiap permasalahan juga perlu diselesaikan dengan baik dan pentingnya meminta pertolongan dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pengisian tazkirah semasa acara malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama ke-182 malam tadi. Tazkirah bertepatan dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang bertemakan Keluargaku Harapanku, memberikan inspirasi pembentukan keluarga bahagia. Acara munajat juga disemarakkan oleh Ahli Badan Sukarelawan Belia Da'i dan Belia Mu'alaf Syahadah, Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, serta beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Platform Expo Teknologi dan Inovasi Tech Expo edisi ke-7 dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 16 Ogos 2025. Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU dan sidang media diadakan untuk merasmikan kerjasama antara Infocom Federation Brunei IFB dan di Sunlit Sendirian Berhad. Majlis Penandatanganan berlangsung di Beribi. MOU ditandatangani oleh Pengiran Sarimah binti Pengiran Haji Abdul Latif, Pengerusi IFB dan Ting Choi San, Ketua Komunikasi Korporat di Sunlit. Tech Expo 2025 akan mengetengahkan beberapa bidang keutamaan yang penting kepada kemajuan digital, antaranya kecerdasan buatan AI, teknologi kawangan, fintech dan penyelesaian negara pintar. Peperiksaan pertengahan tahun bagi para pelajar sekolah Arab Belait akan bermula pada 19 Mei ini bagi mempersiapkan pelajar bukan sahaja dari segi akademik malahan juga emosi dan motivasi bahagian akademik bersama Unit Bahasa Melayu dan Melayu Islam Beraja. Sekolah berkenaan mengungkayahkan satu program jawara ilmu yang berbentuk interaktif dan santai. Dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Seria, program dapat membantu pelajar mengulang kaji pelajaran dengan cara yang menyeronokkan. Sasaran program adalah pelajar tahun 5, 6, 7 dan 8. Selain mengadakan aktiviti penggayaan bahasa secara interaktif, program juga memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeza daripada kaedah biasa di bilik darjah, di samping membina keyakinan dan kerjasama dalam kalangan pelajar melalui aktiviti berkumpulan. Maklumat utama program memberi ruang kepada pelajar meningkatkan motivasi dan semangat belajar serta meningkatkan minat terhadap bahasa dan budaya melalui bimbingan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Program ini diharapkan dapat menjadi pemangkin kepada pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran, di samping memperkukuhkan penguasaan pelajar dalam pelbagai aspek terutamanya dalam bahasa Melayu. Dalam usaha untuk menambah ilmu pengetahuan serta memupuk minat para muslimah khususnya mengenai sejarah Islam, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah mengadakan program Sirah Nabawiyah kali kedua. Atur cara program ceramah bertajuk Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu teladan, ceramah yang disampaikan oleh Dayang Nur Hazalina binti Muhyiddin, pegawai agama dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, antara lain mengongsikan contoh kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat diikuti oleh para muslimah.
Program berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekanbagar. 14 belia mengikuti sesi pengenalan kopi dan teknik asas pembuatan seni latih. Objektif utama program membolehkan para belia menggunakan kemahiran tersebut sebagai peluang mendapatkan pekerjaan atau menjalankan perniagaan sendiri. Program dibimbing oleh 3 orang tenaga pengajar dari Porsche Cafe. Program dari Buih Keseni Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Temburong diungkayahkan dengan kerjasama Porsche Cafe dan Belia Permata Hijau di Pusat Belia Daerah Temburong. Di sebelah petang, para peserta menerima sijil daripada Awang Haji Muhammad Ros Fazila bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Program tercetus daripada trending masa kini dengan pembuatan seni tersebut semakin mendapat permintaan dalam kalangan belia dan juga industri keusahawanan. Peserta-peserta dapat menggunakan ilmu yang telah diajarkan daripada tenaga pengajar proses sendiri untuk membuat keusahawanan, bisnes dan juga untuk meningkatkan kemahiran diri belia sendiri. Harapan untuk belia di luar sana semuanya, jangan takut cuba, selalu berani untuk take the step, follow your gut instinct, just do what you want to do. And then jangan kurang, banyak belajar apa saja hal yang kamu minat tentang. Bekalan darah di pusat penerimaan darah dan tabung darah di seluruh negara masih di tahap yang rendah. Penderma bagi semua kumpulan darah adalah diperlukan bagi menampung keperluan pemindaan darah di semua hospital di negara ini. Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah pada tarikh dan tempat seperti yang tertera. Orang ramai disuruh menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Orang ramai juga dialu-alukan datang terus ke Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 4 petang. Tempahan slot melalui aplikasi Bloodcard sangat digalakkan. Kawasan perumahan Lumut 2 dan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja penyucian tangki air 2 Perumahan Lumut bermula 12 Mei 2025 pukul 8 pagi hingga kerja selesai. Bagi bekalan tangki air, hubungi talian Darussalam 123.